Okey, boleh, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Anggap saya ni pelajar perempuan. Oh, Puan. Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan apa khabar hari ni? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Puan kerana bersemangat dan berkehendak untuk menghadirkan diri ke kelas Al-Quran. Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi kita mulakan kelas hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dan doa insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita perkenalkan diri. Kita mengenali antara satu sama lain terlebih dahulu. Okay. Jadi boleh saya tahu sedikit tentang latar belakang diri Puan, nama dan tempat tinggal. Silakan. Okey, nama diberi Hidayu. Hidayu. Okay. Saya tinggal di Puchong. Oh, tinggal di Puchong. Tinggal di Puchong. Bekerja sendiri je lah. Buat bisnes. Macam tu je lah. Baik. Okay, Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Okay, sekarang saya perkenalkan sedikit tentang saya. Okay, nama saya Ustazah Faiza. Okay. Dan saya tinggal di Madang Baru Bangi. Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah saya akan membantu Puan untuk mempelajari Al-Quran sehingga Puan berjaya untuk membaca Al-Quran dengan baik, insyaAllah. Okay. Okay, Puan dah bersedia untuk kita mulakan? Okay, dah. Okay, insyaAllah. Okay, bagus. Okay, sekarang Puan boleh buka muka surat 3, okay, yang bertajuk konsep suku kata Al-Quran. Okay, muka surat 3 yang berkonsep suku kata Al-Quran. Okay. Okay, baiklah. Okay. Okay, Puan boleh nampak skrin saya? Okay, boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi pertama-tamanya, okay, kita mestilah tahu Al-Quran adalah diturunkan di dalam bahasa Arab. Okay, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Okay. Seperti bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa ada struktur yang tersendiri. Okay. Jadi, dalam bahasa Melayu pun ada struktur yang tersendiri, bahasa Arab pun ada struktur yang tersendiri. Okay. Contohnya, dalam bahasa Melayu, perkataan makan ada dua suku kata. Okay. Yang pertama, okay, perkataan makan. Okay, ma satu suku kata, kan satu suku kata. Jadi ada dua suku kata. Contoh yang lain, okay, kita tengok contoh minuman. Okay, minuman ni ada berapa suku kata? Okay, yang pertama mi, yang kedua nu, yang ketiga man. Minuman ada 3 suku kata. Okay, baiklah. Okay, Puan boleh faham setakat ni? Okay, boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya, okay, untuk perkataan bahasa Melayu, bila kita nak bunyikan sesuatu ayat, kita ada 3 bunyi ada 5 bunyi yang penting. Okay, 5 bunyi yang penting kita namakan sebagai huruf vokal. Okay, huruf vokal. Yang pertama huruf A, yang kedua I, yang ketiga I, yang keempat O, yang kelima U, huruf
A-E-I-O-U. Okey. Bila ada bila tak ada salah satu huruf ini di dalam ayat, tak akan ada bunyi. Bunyi. Okey? Okey, faham? Okey, Okey, boleh? seterusnya, okey, begitu juga bahasa Al-Quran. Okey, jadi bahasa Al-Quran ni ada berapa bunyi? Okey, bahasa Al-Quran ada 3 bunyi yang penting. Okey. Yang pertama bunyi A, yang kedua bunyi I. Okey, bunyi I. Yang ketiga bunyi U. A, I, U. Okey, boleh? Okey, jadi okey. Sekarang ni bagi pendapat puan, mana yang lebih mudah dari segi bilangan? 5 atau 3? Bahasa Melayu 5, bahasa Al-Quran 3. Mana lagi mudah? 5 atau 3? Kalau ikut mudahnya yang sikit lah, yang mudah kan? Betul kan? Ha, Kalau ikut rationalnya, ikut logiknya, yang sikit tu lebih mudah. mudah. Okey. Okey, seterusnya, okey, konsep yang penting yang kita nak puan tahu iaitu okey, bentuk baris. Okey, sebelum tu, okey, kita pergi kepada bentuk baris dalam bahasa Arab. Okey, bentuk baris dalam bahasa Arab ada A, ada I, ada U. A, I, U. Okey, seterusnya ada juga baris an, in, un. An, in, un. Okey, boleh? Boleh? Kau boleh faham? Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi konsep yang penting di dalam pelajaran Al-Quran ni kita mesti tahu ada baris, ada bunyi. Ada baris, ada bunyi. Okey, tiada baris, tiada bunyi. Okey, boleh? Tiada baris, tiada bunyi. Mudah kan? Okey. Jadi baris bersamaan dengan bunyi. Okey, kenapa saya katakan baris bersamaan dengan bunyi? Okey, kita tengok contoh. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, okey, mari kita kira sama-sama. Okay, ada berapa baris dan bunyi di dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, sekarang ni puan boleh keluarkan jari dan kira bersama-sama dengan saya. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni ada berapa bunyi dan baris? Okey, Bis, Bismillah. mila, Irrahmanir hir, rohma, nir, roh, hi, mi. Okey, jadi ada berapa? Ada 10. Ada 10. Okey, jom jom kita ulang sekali lagi. Ada berapa? Okey, Bis, mil, mil, lahir, lahir, rahmanir, rohmanir, rahimi. rohimi. Okey, ada 10 bunyi, ada 10 baris. Jadi, okey. Okey, jom kita check sama-sama. Kita highlight sama-sama dekat skrin ni ada berapa baris dan berapa bunyi pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, tengok tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul kan ada 10 baris. Jadi ada 10 bunyi macam kita kira tadi kan. Okey, jadi 10 baris bersamaan dengan 10 bunyi. Okey, boleh? Okey, seterusnya perkataan zikir yang kita selalu sebut hari-hari iaitu la haula wala quwata illa billahi. Okey, jadi untuk perkataan ni ada berapa bunyi dan baris? Okey, mari kita kira sama-sama. Okey, la haula wala quwata illa billahi. billahi. Okey, jadi ada berapa? Ada 14 ke 13? Okey, tak apa, tak pasti ya. Okey, mari kita ulang sama-sama sekali lagi. Okey, la haula wala quwata quwwata illa illa billahi. billahi.
Okey, jadi ada 13. 13. Alhamdulillah. Okey. Untuk kita pastikan betul kan 13 ni? Okey, mari kita highlight sama-sama dekat skrin ni. Okey, yang pertama. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, betul. Ada 13 baris bersamaan dengan 13 bunyi. Okey, setakat ni puan faham? Okey, boleh faham? Ya, alhamdulillah. Okey, jadi sekarang saya nak minta puan untuk buka Al-Quran muka surat 5. Okey, puan dah buka muka surat 5. Okey. Okey, contohnya kita tengok perenggan ke-5. Kita tengok perenggan ke-5 ni bermula dengan inna. Okey. Okey, cuba kita kira ada berapa baris dan bunyi di sini pada ayat ini. Okey, kita kira. Okey, katakanlah di ayat ni. Okey, jom kita kira sama-sama. Innallaha. Tak boleh kira, Ustaz. Tak boleh Ustazah. Dia Saya katakanlah. saya tak boleh baca. Oh, tak boleh baca. Okey, tak apa. Katakanlah ada 20 baris di sini. Okey, kita tengok. Katakanlah ada 20 baris di sini. Okey, jadi bila ada 20 baris, automatically kita tahu. Bila ada 20 baris, ada 20 bunyi. Okey, alhamdulillah, bagus. Jadi puan dah faham lah sekarang ni kan? Okey, 20 baris, ada 20 bunyi. Bunyi bersamaan dengan baris. Bila ada baris, ada bunyi. Bila tak ada baris, tak ada bunyi. Okey? Okey, puan faham setakat ni? Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, baiklah. Sekarang ni kita teruskan kepada kita akan belajar. Okey. Okey, tapi masalahnya sekarang ni, okey, bila kita baca Al-Quran, bila kita nak baca Al-Quran tu tak berbunyi-bunyi. Okey? Kenapa tak berbunyi-bunyi? Okey. Kenapa? Okey, punca masalah yang utama dia adalah sebab kita tak kenal huruf. Okey? Jadi pada hari ini kita akan belajar huruf. Boleh? Okey. Okey, sekarang ni puan boleh buka muka surat 5 dalam buku celik Al-Quran ni. Okey, buka muka surat 5. Okey. Puan dah buka muka surat 5? Okey, dah. Okay, alhamdulillah. Okey, dalam buku panduan celik huruf ni kita akan belajar tentang huruf, kan? Okey, kita akan guna konsep gambar dan penceritaan untuk membantu puan lebih ingat gambar dan huruf. Okey, boleh? Boleh. Okey. Untuk huruf ba. Okey, pertama sekali kita akan belajar huruf ba. Okey, untuk huruf ba ni kita boleh nampak, tengok ada gambar seorang pemuda yang sedang membaca dan duduk di bawah sepohon pokok. Dan sebenarnya pokok tu adalah pokok apple. Maka tiba-tiba jatuhlah plop sebiji apple di atas kepala pemuda tersebut. Dan apple tu pun jatuh di bawah badan pemuda tersebut. Jadilah titik ba di bawah badan pemuda tersebut. Jadilah huruf ba. Okey, ba untuk buah. Ba, buah. Okey. Jadi bacaan dia senang je. Ba, bi, bu. bu. Okey, babi bu. Mudah kan? Okey, boleh. Okey, boleh. Okey. Jadi kalau puan dah faham huruf ba, okey. Boleh puan baca? Okey, boleh. Okay. Bismillah, silakan. Ba. Betul, bagus. Terusnya. Ba. Bagus. Terusnya. Ba. Bagus. Terusnya. Ba. Bagus. Terusnya. Ba. Betul, bagus. Terusnya. Ba. 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 Okey, bagus. Terusnya. Okey, bagus. Terusnya. Ba. Bagus. Terusnya. Ba.
Okey, bagus. Okey. Okey. Boleh Puan ulang sekali lagi? Okey, boleh. Okey. Ba. Bagus. Terusnya? Ba. Bagus. Terusnya? Ba. Bagus. Terusnya? Ba. Betul. Seterusnya? Ba. Bagus. Seterusnya? Ba. Bagus. Seterusnya? A. Bagus. Seterusnya? Ba. Bagus. Seterusnya? Ba. Okey, bagus. Nampaknya bacaan Puan sangat bagus. Okey, seterusnya huruf ta. Okey. Bila kita tengok huruf ta ni, kita nampak okey, sepasang tupai melompat dari pokok A ke pokok B. Okey, tupai ni duduk dia dekat atas pokok, ada jantan betina. Dia melompat dari pokok A ke pokok B. Okey, bila kita nampak tupai ni ada 2 ekor di atas pokok, di antara pokok A dan pokok B, kita boleh bayangkan titik huruf ta, kan? Okey, jadi senang kan? Okey, ta untuk tupai. Okey. Okey. Sekarang ni silakan Puan boleh baca. Ba. Ta. Bagus, terusnya. Ta. Ba. Bagus, terusnya. Ta. Ta. Bagus, terusnya. Ba. Ba. Bagus, terusnya. Ta. Ta. Bagus, terusnya. Ta. Ta, Ta. bagus, terusnya. Ta. Okey, bagus, terusnya. Batata. Babata, Babata. bagus, terusnya. Ta. Okey, bagus. Okey, boleh Puan ulang sekali lagi? Boleh? Okey. Bata. Okey, bagus, terusnya. Ba. Ta'aba. Ta'aba. Okey, nampak tak ta tu ada titik 2 di tengah tu kan? Kita ingat ada titik 2 di tengah, ta. Okey. Ta. Okey, seterusnya. Ta'ata. Bagus, seterusnya. Bataba. Bagus, seterusnya. Tabata. Okey, bagus, seterusnya. Tata'a. Okey, bagus, seterusnya. Bata'a. Bagus, seterusnya. Babata. Bagus, seterusnya. Ta. Okey, bagus. Bacaan yang sangat baik. Okey, jadi seterusnya adalah huruf sa. Okey, kita nampak kan huruf sa ni kita boleh ibaratkan sebagai ada 2 gunung yang berais. Okey, 2 gunung yang berais. Okey, gunung berais ni mestilah sejuk kan? Okey, jadi ada 3 ketul salji turun. 3 ketul salji turun di tengah-tengah 2 gunung ais. Jadilah huruf sa. Okey, sa untuk salji. Okey, macam mana kita nak sebut huruf sa ni? Okey, huruf sa ni kita sebut, okey, kita mestilah keluarkan sikit gigi kita punya lidah di antara 2 gigi. Okey, boleh. Sa. Lembut je. Sa. Sa. Lidah tu kena betul. Okey, kita lembut je bukan sa. Kita sebut sa. Okey. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, jadi sa. Si. Su. Okey, sa, si, su. Okey, sikit lagi. Okey, dah nak betul dah tu. Okey. Okey, insya-Allah kita berlatih ya. Okey. Silakan Puan baca huruf sa. Sa'ata. Okey, betul. Bagus. Seterusnya. Babasa. Bagus. Seterusnya. Tasaba. Okey, saba. Tasaba. Okey, betul. Bagus. Seterusnya. Saba'a. Bagus. Seterusnya. Ta'aba. Bagus. Seterusnya. Sasa'a. Bagus. Seterusnya. Abata. Bagus. Seterusnya. Batasa. Okey, bagus. Seterusnya. Sasasa. Okey, bagus. Okey, boleh Puan ulang sekali lagi? Sa'ata. Bagus. Seterusnya. Babata. Babasa. Kita ingat sa,
Salji. Salji. Okey. Babasa. Okey, bagus. Terusnya. Tasaba. Bagus. Terusnya. Saba'a. Sa. Sa. Kita apa lembut je kita sebut. Okey. Lidah tu mesti terkeluar sikit kat gigi tu. Sa. Sa. Ba. Ba'a. Okey, bagus. Terusnya. Ta'aba. Bagus. Terusnya. Tasa'a. Bagus. Terusnya. Abata. Bagus. Terusnya. Batasa. Bagus. Terusnya. Sa. Okey, bagus. Nampaknya bacaan puan pada hari ini adalah sangat baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi setakat ni, setakat untuk hari ini, puan faham ke apa yang diajar dan puan ada apa-apa persoalan tentang pelajaran kita pada hari ini? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, maknanya puan fahamlah apa yang kita belajar hari ini ya. InsyaAllah. Okay, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jadi tahniah sekali lagi kerana puan begitu bersemangat untuk kelas hari ini. Saya harap semangat ni kekal lah. Okey, sampai bila-bila insya-Allah. Okey. Okey. Jadi jika tak ada apa-apa persoalan, okey. Sementara tunggu kelas yang akan datang, okey. Puan bolehlah mengulang kaji apa yang kita dah belajar hari ini supaya memudahkan untuk kelas akan datang insya-Allah. Okey. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang insya-Allah. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah, surah Al-Asr dan bacaan doa insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya lupa isu. Okey, tak apa. Sekejap. Ustazah rehat dulu. Okey. Dalam istiarah mendengar si gambar dalam kenaan makhraj huruf. Suara jelas. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana berjaya. Tahniah dan saya ucapkan kerana berjaya untuk menghabiskan sesi simulasi pada hari ini. Jadi untuk kelas pelajar ni, pelajar yang akan Ustazah akan handle nanti, masa dia paling minima 30 minit lah. Minima 30 minit untuk satu sesi. Maksimum untuk satu kali kelas tu boleh jadi yang 1 jam lah. Tapi dia akan belajar 1 bulan tu 3 jam. Sebulan yang tu nanti admin akan terangkan lah. Jadi kalau contoh yang kelas 30 minit ni, dia akan jadi mungkin akan jadi bila yang awal ni sebab kita nak terangkan konsep suku kata kan. Kalau yang pelajar yang agak slow sikit mungkin kita akan perlahankan sikit tempo tu. Kan? Jadi kalau yang huruf tu kita tak tetapkanlah huruf pertama mesti kena sampai sa ke tak. Paling kurang at least boleh sampai sa tu okey lah. Macam tu. Kalau ada yang laju mungkin dia boleh lebih pada sa. Macam tu. Jadi contoh macam huruf sa ni sebabnya huruf sa ni kadang-kadang ramai orang ada masalah sikit nak sebut sa. Kan dia duk main lidah duduk belakang gigi je nak sebut. Kan. Jadi Ustazah kena tengok kat situ macam mana sebutan huruf tu lah. Boleh. Okey, baik. Okey, dari segi penerangan konsep suku sebelum yang penerangan konsep suku kata dulu. Yang untuk pengenalan tu yang sesi ta'aruf tu okeylah.
Cuma Ustazah tertinggal sikit je tadi. Tertinggal. Tengah-tengah baru teringat takkan nak ni balik kan. So Ustazah yang tu sangat penting lah sebab Ustazah kena Insya. tahu masalah pelajar tersebut. Ah, Sebelum Ustazah tanya masalah pelajar tu pun Ustazah boleh tanya pengalaman dia belajar sebelum ni. Oh, pengalaman. Ustazah boleh tambah yang tu lah. Jadi Ustazah boleh tahulah mungkin ada pelajar ni dia dah belajar mungkin 2-3 tahun lepas dia ada pernah belajar, last belajar bila kan. Jadi kita boleh tahulah kat situ tahap dia tu macam mana. Secara kasarnya macam tu lah. Okey, baik. Lepas tu bila Ustazah dah tanya apa semua tu, Ustazah perkenalkan diri Ustazah, Ustazah pun bagi harapan. Okey. Andai kata lah ni. Okey. Dia sesi yang perkenalan ni saya tak pastilah kalau student perempuan ni macam mana. Tapi kebanyakan yang saya tahulah ada juga yang sedikit teremosi lah. Jadi kalau ada yang dia meluahkan perasaan dia tu, meluahkan pengalaman dia belajar tu, ada yang dia agak sedikit rasa macam sedih sikit lah kan. Jadi bila ada yang pelajar sedih tu, Ustazah kena cuba tenangkan pelajar tersebut lah. Jadi tenangkan pelajar tersebut, bagi harapan kat dia. Itu sebab saya mention kena bagi harapan kat pelajar tu. Supaya dia rasa macam Ustazah ni boleh tolong dia. Jadi memang diharapkan lah sebenarnya Ustazah dapat tolong dia. Pelajar ni belajar sebab memang dia nak boleh baca Quran. Jadi bila pelajar tu sedih, jangan Ustazah sedih juga. Jadi Ustazah kena tenangkan dia. Sebab kelas tu memang kena jalan jugalah macam mana pun. Sebab yang ni pengalaman saya tengok sebelum ni lah, memang ada kadang-kadang dia memang tak boleh nak kawal perasaan dia tu. Biasalah tu. So Ustazah kena kawal perasaan tu. Baik. Okay, tu kalau berlaku lah. Kalau tak berlaku, alhamdulillah tak ada masalah lah. Ustazah boleh terus kepada yang seterusnya. Okay, yang konsep suku kata tak ada masalah sebab Ustazah pun tengok pada slide tu. Jadi flow dia macam tu lah. Maksudnya dia start dengan apa, ikut slide tu insyaAllah. Dan juga ada sikit tambahan yang dekat skrip tu pun Ustazah boleh tengok. Okay. Yang tadi ada part yang Ustazah minta pelajar tengok Quran tu kan. Okay, yang dekat part tengok Quran tu sebenarnya kita hanya bagi macam nak bagi dia gambaran je lah sebenarnya, bukan kita nak minta pelajar tu kira. Kalau nak suruh pelajar tu kira, kalau pelajar tu tak boleh nak baca, memang dia tak boleh Ustazah, saya tak boleh baca. Dia akan jadi macam tu. So Ustazah yang tu hanya ikut mana pun tak apa sebenarnya. Bagi tahu je kalau nak cakap ayat contoh Al-Fatihah, ayat lain pun boleh. Lagi senang kan? Sebabnya dalam yang modul yang kalau Ustazah tengok ada yang Maliki Yaumiddin tu. Yang tu yang contoh lain lah yang Ustazah boleh ambil selain pada bismillah tu. Selain dengan la haula wala, yang Maliki Yaumiddin tu, yang itu latihan. Jadi minta pelajar tu kira jugalah Maliki Yaumiddin tu ada berapa bunyi dan baris. Yang dekat dalam modul tersebut. Jadi yang untuk yang kita bagi contoh tu, kita nak bagi dia nampak je lah gambaran tu macam mana. Kalau contoh dalam ayat tu ada 30 baris, maka akan ada 30 bunyi. Macam tu. Okay, baik. Jadi itu untuk yang konsep suku kata. Okay, lepas dah settle yang tu, masuk kepada huruf. Okay, jadi huruf dari segi penceritaan saya tak ada apa-apa masalah sangatlah. Dari segi penceritaan pun Ustazah okey. Maksudnya Ustazah kaitkan gambar tu dengan huruf. Gambar ni cerita macam mana dulu, lepas tu baru sebut huruf tersebut. Jadi bila Ustazah memula, Ustazah cerita, Ustazah sebut, Ustazah kena tengoklah macam mana disebut tu. Kalau ada silap, Ustazah tegur. Boleh? Okay, bila pelajar baca memang kena respon setiap bacaan pelajar tersebut. Penting kita respon adalah kita nak, yang pertama adalah sebenarnya kita nak kawal tempo bacaan dia. Sebab bukan apa, kadang-kadang kalau contoh yang pertama ba kan, kadang-kadang dia baca laju, ba. Jadi bila laju ni, kita yang pertama sebab kita nak dengar kalau ada kesilapan ke apa, kita nak tegur senang. Tu penting lah. Jadi kalau contoh Ustazah tengok pelajar ni main asyik baca laju je, Ustazah tegur sikit lah. Ustazah bagi tahu, okey, akak cuba baca jangan terlalu laju sebab saya nak dengar
bacaan akak tu. Macam tu lebih kurang. Ah, Boleh. Okey, baik. Tu yang dari segi bacaan. Hmm. Dan yang lain tak ada apa-apa masalah. Cuma yang untuk yang kelas benar nanti, yang ni tak apalah. Untuk yang kelas benar nanti, setiap ulangan bagi muka surat tu kena 3 kali. Paling 3 kurang. kali. 3 kali. Minimum 3 kali. Jadi bila dia baca, habis sekali, minta dia baca sampai 3 kali lah. Okey. Okay. Kalau andai kata macam pelajar tu, dia memang betul-betul lancar, kita pun tetapkan paling kurang 3 jugalah. Biar dia baca sebab kadang-kadang ada juga yang sebutan huruf tu tak berapa tepat. Jadi kita boleh dengarlah kat situ, kita boleh baiki. Boleh? Okey, boleh. Okey, jadi yang lain tak ada masalah. Bagi saya sangat berpuas hatilah. Jadi insya-Allah rasanya Ustazah boleh ke next step lah untuk yang penilaian dengan pelajar sebenar nanti. Oh. Yang ada saya bagi tahu ujian tu. Oh. Yang ujian tu. So yang ujian tu kalau Ustazah boleh buat esok ataupun lusa, saya rasa esok Ustazah boleh dah kalau nak buat. Ustazah nak bila? Saya bagi pilihan kat Ustazah. Kalau Ustazah cepat, Ustazah boleh cepatlah, maksudnya dapat. Sebab saya target kalau boleh bulan Julai ni kira Ustazah dapatlah pelajar. Boleh esok. Boleh esok. Besok. Tapi saya nak kena confirm dulu lah dengan admin. Kalau anda kata tak boleh esok, kita buat Sabtu. Tapi bukan saya lah, saya tak ada lah. Ustazah dengan pelajar tu je. Okey. Ah. Esok boleh. Semalam. So mana Ustazah free? Petang ke malam ke? Tapi malam saya tak pastilah admin tu dia boleh ke tak malam. Ya ke? Petang boleh je. Lepas asar macam ni boleh juga. Rasanya petang. Ada kelas. Kalau pukul 5 tu rasanya admin ada meeting esok. Oh, yang free pukul? Free-nya sebelum pukul 5. Kalau tak boleh esok pun hari Sabtu lah, tak apa. Sabtu boleh. pagi. Boleh je esok. Boleh. Sebelum pukul 5. Boleh. Boleh? Alright. Lepas Zohor. Okay, nanti saya tanya dulu admin tu macam mana. Sebab yang penilai tu admin. Tapi dia akan jadi pelajar lah. Maksudnya Ustazah buat, bila Ustazah adakan kelas tu macam memang betul-betul Ustazah buat kelas yang sebenar. Macam tu. Okay, baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Ustazah. InsyaAllah nanti saya akan confirm balik dengan admin. Dan saya akan bagi tahulah dekat Ustazah. Boleh? Okay, ada apa-apa soalan Ustazah nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada Faham insyaAllah. Alright. Okay, baik. Kita setakat tu doa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.